Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Yadim TV bersiaran bersama saya Muhammad Faiz Safwan. Antara paparan menarik minggu ini. Dr. Zulkifli rasmi cuci-cuci masjid pasca musaadah COVID-19 secara serentak. Wanita alami kesukaran sewaan rumah terima bantuan Yadim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri pada 7 Julai telah merasmikan program cuci-cuci masjid dan musaadah pasca COVID-19 Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim di Masjid Al-Khosyiin, Desa Petaling. Program yang julung kali diadakan ini dilaksanakan serentak di 10 lokasi seluruh negara dan disiarkan secara langsung semasa majlis berjalan. Ia bertujuan membina kesedaran dan melahirkan masyarakat yang mengamalkan kebersihan dan kesucian, terutama tandas dan tempat wuduk sesuai dengan syariat Islam. Program anjuran Sektor Pembangunan Ummah dan Wanita Yadim itu diadakan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Kelab Bukit Perdana. Antara lokasi program ialah Masjid Jabi Besut Terengganu, Masjid Nurul Khair, Kampung Semariang, Kuching, Sarawak, Masjid Tan Sri Ainuddin Wahid, Taman Universiti Skudai, Johor Bahru, Johor dan Masjid Nurul Hidayah, Pekan Bongawan, Papar, Sabah dan beberapa tempat lagi. Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menyampaikan sumbangan kepada 20 asnaf terpilih, termasuk kepada yang bukan Muslim yang menetap di sekitar masjid berkenaan. Yadim turut menyerahkan pam air, buku sebanyak RM1,000 serta sumbangan wang tunai juga bernilai RM1,000 kepada Masjid Al-Khosyiin. Cuci-cuci adalah program ikon Yadim yang diadakan sejak 2017, memfokuskan kepada inisiatif membersihkan surau dan masjid terpilih di seluruh negara. Lebih 70 masjid dan surau di seluruh negara telah dibersihkan menerusi program ini. Semoga tidak putus rezeki kalian kerana beri bantuan ini. Demikian reaksi Syarti Kalumpang, 34 dari Magna Kot di Kepong yang menerima bantuan daripada bahagian penyelarasan NGO dan rakan strategik BPNRS Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim pada 2 Julai yang lalu. Wanita berasal dari Sabah ini menerima ujian cukup getir apabila terpaksa keluar dari kediamannya kerana tidak mampu membayar sewa selepas kekurangan wang. Pada mulanya, Syarti menjalankan perniagaan kecil-kecilan dengan menjual barang yang dipos ke Sabah kepada ibunya. Pendapatannya terhenti apabila ibunya meninggal dunia. Meskipun ibu kepada 2 anak ini kemudiannya diterima bekerja sebagai pembantu jualan, keadaan kewangannya bertambah buruk setelah COVID-19 melanda apabila hanya menerima gaji asas sebanyak RM600 sahaja sebulan. Sumbangan disampaikan oleh penolong pengarah BPNRS Salasiah Muhammad Arsyad. Hadir sama ialah pegawai-pegawai dari bahagian tersebut. Selepas Kota Belud, usaha menyantuni mangsa banjir di Sabah diteruskan di Beaufort dan daerah kecil Membakut pada 4 Julai. Sejumlah 125 set sumbangan diperuntukkan oleh Yadim Sabah untuk kedua kawasan ini. Penyampaian pertama diadakan di Kampung Suasa di Beaufort yang diserahkan kepada pengurusi Masjid Darul Ikhwan, Ruslan Muharram. Program kemudiannya diadakan di Kampung Jambatan Baru yang menyaksikan sumbangan diserahkan kepada pembantu operasi Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Daerah Kecil Membakut, Awang Damit Mat Ali untuk beliau mengagihkannya. Kesemuanya menerima sumbangan barangan keperluan harian untuk meringankan beban mereka. Mewakili Yadim Sabah dalam program ini ialah penolong pengarahnya Ramli Daud dan Rosdi Belek. Para pelatih Da'i Muda Yadim DMY telah berkunjung ke Dewan Perhimpunan Cina Selangor KLS-CAH di Kuala Lumpur bagi mempelajari budaya antara kaum dan mengeratkan hubungan antara kedua pihak yang punya latar belakang berlainan. Menerusi lawatan pada 29 Jun lalu, pelatih DMY berpeluang mempelajari cara kerja dan budaya masyarakat Cina di negara ini dengan lebih mendalam. Ia juga bertujuan bertukar pandangan dan mendapatkan penjelasan mengenai salah faham yang sering timbul apabila menyentuh mengenai hubungan antara kaum di negara ini.
Delegasi DMY selamai 21 orang serta 4 penyelaras disambut sendiri oleh Naib Presiden KLS-CAH Zeng Shujuan dan Setiausaha Agungnya Chen Songlin sebelum meluangkan masa selama 2 jam di sana. Songlin dalam ucapan ketika sesi pertemuan berkata, beliau amat mengalu-alukan kedatangan delegasi DMY ini dan berharap KLS-CAH dan Yadim akan bertukar pengalaman dan pandangan serta belajar mengenai gerak kerja yang dilaksanakan kedua pihak ini. Lawatan ini merupakan salah satu program yang diatur dalam modul sosial dan kemasyarakatan bagi menyediakan DMY dengan gerak kerja dakwah berorientasi kaum. Perak merupakan destinasi terkini program menyantuni golongan terkesan dengan musibah COVID-19 oleh Yadim, iaitu bertempat di Masjid Ar-Rahmaniyah Gunung Semanggul serta Masjid Istiqlal Taman Mewah Kamunting. Seramai 200 individu dari kalangan keluarga dikenal pasti memerlukan disantuni bahagian penyelarasan NGO dan rakan strategik BPNRS Yadim pada hari pertama program Yadim Peduli Musaadah COVID-19 pada 29 Jun. Seterusnya, seramai 100 orang lagi disantuni pada 30 Jun dalam program yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Manung, Kuala Kangsar. 50 sumbangan diagihkan kepada keluarga pelajar yang memerlukan, manakala selebihnya untuk penduduk di kampung sekitar. Turut menerima manfaat ialah beberapa keluarga bukan Muslim di kawasan ini, sesuai dengan konsep dakwah diamalkan Yadim yang mendekati semua tanpa mengira latar belakang. Kesemuanya menerima barangan keperluan harian dan sedikit wang tunai bagi meringankan beban mereka. Turut hadir ke program ini ialah Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan Pembangunan Modal Insan, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan Masyarakat Sivil Perak, Razman Zakaria. Mewakili Yadim pula ialah Pengarah BPNRS Muhammad Fitri Aziz Yusof serta para pegawai dari bahagian ini. Yadim mendapat kerjasama Pertubuhan Kebajikan Insan Taman Mewah S3M Segitiga Mewah serta Majlis Belia Malaysia Cawangan Perak bagi menjayakan program ini. Inisiatif membantu golongan yang terkesan dengan COVID-19 di Melaka kini dilaksanakan di daerah Jasin pula. Menerusi program Yadim Peduli, Jelajah Sinar Kasih Musaadah COVID-19 peringkat daerah Jasin yang dilancarkan pada 2 Julai, seramai 60 keluarga menerima manfaat daripadanya. Kesemua mereka menerima wang tunai dan barangan keperluan harian. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Melaka, Jabatan Agama Islam Melaka, Pejabat Agama Islam Daerah Jasin dan CIMB Islamik bagi menjayakan program ini. Pelancaran program ini telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai merangkap penyelaras Dewan Undangan Negeri Bemban Datuk Hassan Abdul Rahman di Japerun Dewan Undangan Negeri Bemban di sini. Mewakili badan dakwah ini ialah penyelaras Yadim Negeri Melaka Muzaffar Abdul Rahim. Selain Bemban, lain-lain penerima sumbangan ialah keluarga yang dikenal pasti di Bukit Asahan, Rim, Serkam, Merlimau dan Sungai Rambai. Sekian berita Yadim TV minggu ini. Terus ikuti kami di laman web dan Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Bagi mengakhiri berita minggu ini, Yadim TV membawakan sorotan sekitar program Yadim Pulau Pinang menyantuni masyarakat bukan Islam. Assalamualaikum.